Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi, pada kali ini kita dapat bersua sekali lagi dalam kelas matematik tahun 3 untuk sesi PDPR pada kali ini. Jadi pada kali ini kita masih lagi dalam tajuk isi padu cecair, yang mana untuk perbincangan pada kali ini saya akan membincangkan berkaitan dengan darab isi padu cecair. Okey, jadi dalam penerangan saya pada hari ini, pada kali ini adalah berdasarkan kepada contoh-contoh yang terdapat di dalam buku teks matematik tahun 3 berkaitan dengan isi padu cecair yang telah dinyatakan, yang telah ditunjukkan secara terperinci. Cuma saya akan jelaskan untuk pemahaman murid-murid dengan lebih baik. Okey, kita akan tengok satu persatu ya. Okey, jadi untuk darab isi padu cecair ini ada beberapa contoh yang diberikan di dalam buku teks murid-murid. Jadi murid-murid boleh lihat pada buku teks masing-masing untuk darab isi padu cecair. Okey, dan murid-murid boleh menyalin penerangan saya kalau untuk pemahaman yang lebih jelas lah. Okey, kita ada beberapa contoh. Jadi kita tengok yang pertama, berapakah isi padu 6 botol susu segar yang sama? Okey, susu segar yang diberikan dalam contoh ini, okey, yang diberikan susu segar adalah satu botol. Kita tengok satu botol ada 2 liter. 2 liter. Nampak 2 liter. Jadi yang dikehendaki adalah 6 botol. Jadi kita akan buat dalam bentuk ayat matematik. Jadi ayat matematik kita ialah 6 darab 2 liter. Okey, itu ayat dia. Jadi untuk pengiraan kita kirakan, jadi kita akan ambil yang liter dulu di atas, iaitu 2 liter darab dengan 6. Okey, kita akan dapat 2 darab 6 sifir 6 ataupun sifir 2 lah. 2 darab 6 ialah 12. Okey, jadi jawapan dia ialah 12 liter. Untuk 6 botol susu segar yang sama saiznya, ia akan memiliki isi padu sebanyak 12 liter. Okey, untuk contoh yang kedua, diberikan 4 darab 250 ml dan jawapan dikehendaki dalam mililiter. Maknanya jika lebih daripada 1000 ml, kita kekalkan juga dalam jawapan mililiter. Tak perlu tukar. Okey, sebab soalan tu dia kehendakkan jawapan dalam mililiter. Okey, jadi kita jawab 250 ml darab dengan 4. Okey, kita letak darab tu yang di bawah lah, lebih mudah. Okey, sifar darab 4, sifar. 5 darab 4, 20. Tulis sifar, 2 di atas 2. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. Jadi tulis 10 lah sebab dah tak ada nombor untuk didarab. Okey, jadi jawapan dia 1000 ml. Dan kalau kita tahu 1000 ml kita boleh tukarkan kepada 1 liter. Tetapi disebabkan soalan ini berkehendakkan jawapan dalam mililiter, jadi kita kekalkanlah jawapan kita dalam 1000 ml. Tak perlu tukar kepada 1 liter. Okey, Okey, kita lihat seterusnya soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, 3 darab 3 liter 120 ml. Jawapan dalam liter dan mililiter. Okey, jadi di sini kita buat pengiraan 3 liter 120 ml darab dengan 3. Okey, jadi kita darablah. Sifar darab 3, sifar. 2 darab 3, 6. 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Jadi 9 liter 360 ml. Okey, jadi jawapan kita 9 liter 360 ml. Dan dalam buku teks awak, dia bertanyakan
berapakah nilainya jika kita tukarkan kepada mililiter? Berapakah nilai 9 liter 360 mililiter tadi kepada mililiter sahaja? Okey, jadi seperti yang telah saya terangkan sebelum ini, dalam tajuk-tajuk sebelum ini, untuk penukaran kita tengok kepada unit. Okey, unit yang nak ditukarkan ialah unit liter kepada mililiter. Okey, unit liter. Okey, sorry, silap tertekan eraser saya tertekan eraser. Okey, 9 mililiter. Jadi yang kita nak tukar ialah unit mililiter. 9 liter. Jadi bila kita nak tukar kepada unit liter, mililiter daripada 9 liter, liter itu membawa maksud, okey, liter itu 9 liter, ia membawa maksud mempunyai nilai 3 sifar. Ya, dia akan jadi mililiter. Okey, liter itu membawa maksud 3 sifar. Manakala 9 itu ia membawa maksud rumah yang ribu. Dalam mililiter rumah yang ribu. Sebabnya yang ribu itulah membawa kepada liter. Okey, jadi 9,000 mililiter. Jadi jika soalan ini berkendakkan kita menukarkan jawapan kepada mililiter, kita kena tambah 9,000 mililiter tambah dengan 360 mililiter. Jadi jawapan kita 9,000 lah. 100, 360. 6 dan sifar sah. Jadi 9,360 mililiter. Itu jika soalan berkendakkan kita menukarkan kepada jawapan mililiter. Okey. Manakala untuk isi padu tu, soalan nombor 4 dia berkendakkan isi padu 7 botol shampoo yang sama. Okey, jawapan tidak dinyatakan dikendaki dalam mililiter ataupun dalam liter dan mililiter. Jadi yang ini kita boleh tulis jawapan yang sama ataupun kita tukar pun tak ada masalah. Okey, jadi kita buat dulu ayat matematik dia, iaitu 7 darab dengan 650 mililiter. Okey, bila 7 darab 650 mililiter, kita tukarkan kepada bentuk lazim 650 mililiter darab dengan 7. Okey, sifar darab 7, sifar 5 darab 7, 35, tulis 5, 3 di atas 6. 6 darab 7, 42, tambah 3, 45. 45, jadi 4,550 mililiter. Itu jawapan dalam mililiter. Okey, ini jawapan dalam mililiter. Jika kita nak tukar kepada liter, okey, bila nak tukar kepada liter, senang saja. Kita ambil yang rumah ribu. Jadi dalam nilai ini sifar, puluh 5 satu lagi ratus dan ribunya adalah 4. Jadi bila kita nak tukar kepada liter, yang ribu adalah 4. Jadi 4,000 tu jadi 4 liter. Manakala yang baki dia rumah ratus, 10 dan sah, itu adalah mililiter. Okey, jadi dalam jawapan untuk dalam liter dan mililiter, ianya adalah 4 liter 550 mililiter. Okey. Maknanya bergantung kepada kehendak soalan lah. Kalau soalan nak dalam liter saja, kita kekalkan dalam 4,550 mililiter. Okey, kalau soalan berkendakkan dalam liter dan mililiter, kita tukarkan kepada 4 liter 550 mililiter. Okey. Dan contoh yang terakhir, iaitu contoh yang kelima, 8 darab 2 liter 450 mililiter. Yang kelima ni diberikan nak dalam liter dan mililiter. Jadi kita kena kekalkan lah. Okey, jadi kita buat bentuk lazim. Okey, bentuk lazim kita 2 liter 450 mililiter darab dengan 8. Terdarablah.
sifar darab 8 sifar, 5 darab 8 40, tulis sifar 4 atas 4. 4 darab 8 32 tambah 4 36. Okey, liter pula 2 darab 8 16. Jadi 16 liter 3600 mililiter. Okey. Jadi bila kita tengok di sini 3600 mililiter melebihi 1000. Berapa dia lebih? Sebanyak berapa nilai ribu itulah. Dalam tu nilai ribu dia adalah 3. Jadi kita kena tukarkan 3 tadi kepada liter. Jadi kita kena tolaklah 3000 mililiter. Bila tolak 3000 mililiter, kita akan bertambah 3 liter. Okey, jadi di sini kita tolaklah sifar tolak sifar, sifar tolak sifar, sifar. 6 tolak sifar 6, 3 tolak 3 habis. Jadi mililiter ialah 600 saja yang tinggal. Manakala liter 16 tambah 3 jadi 19 liter. Jadi jawapan dia 19 liter 600 mililiter. Itu bila kita kena tukarkan kepada unit liter. Okey. Dan soalan bonus dinyatakan di situ. Cuba kita kira jumlah isi padu bagi 5 botol shampoo ini. Berikan jawapan dalam liter. Ni takut tak nampak 1 liter 200 ml dia tulis kat tepi tu. Tapi jawapan dia nak dalam liter. Okey, jadi kita buatlah 5 botol. 5 darab 1 liter 200 mililiter. Okey. Itu ayat matematik kita. Jadi kita buat dalam bentuk lazim 1 liter 200 ml darabkan dengan 5. Okey, sifar darab 5 sifar, sifar darab 5 sifar, 2 darab 5 10. Okey, 1 darab 5 5. 5 liter 1000 ml. 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter. Jadi kita tukarlah 1000 ml ni tukar tolak ml dan jadi kita tambah kepada 1 liter. Tukar kepada liter. Jadi untuk ml sifar tolak sifar, sifar, sifar tolak sifar, sifar, sifar tolak sifar, sifar, 1 tolak 1 habis. Jadi tidak ada lagi nilai untuk mililiter. Manakala untuk liter ianya berjumlah 6 liter. Jadi jawapan kita ialah 6 liter. Jadi itu je. Itu kaedah pengiraannya dan cara kita menukarkannya. Jadi saya harap murid-murid dapat faham apa yang dikehendaki dalam soalan ini. Okey. Dalam soalan dalam tajuk darab isi padu cecair ini. Okey. Dan murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan yang terdapat di dalam buku teks, iaitu soalan darab isi padu cecair dalam buku teks muka surat 77. Okey, ada 6 soalan A, B, C, D, E dan F. Okey, ada 6 soalan bagi muka surat 77 buku teks matematik tahun 3. Okey. Okey, dan seterusnya murid-murid dikehendaki untuk menjawab soalan bagi buku aktiviti matematik tahun 3. Okey, untuk tajuk yang sama iaitu darab isi padu cecair. Seperti yang saya tunjukkan di dalam skrin ni. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk pada buku aktiviti masing-masing. Tadi ada 2 latihan yang saya kehendaki murid-murid jawab, iaitu yang pertama yang terdapat di dalam buku teks matematik tahun 3. Okey, buku teks matematik tahun 3, dan yang kedua yang terdapat di dalam buku aktiviti matematik tahun 3. Okey, itu saja daripada saya perkongsian saya untuk kali ini. Sehingga kita jumpa lagi. Jadi jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.